kamu bantah bukan Wahabi. Yang kamu bantah bukan orang kecil-kecilan, tetapi yang kamu bantah imam besar sendiri. Abu Hasan al-Asy'ari dia sendiri sebut perkataan sebahagian daripada perkataan aidi di dalam Al-Quran bererti yadan. Dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikritik oleh Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata perkataan ini adalah perkataan mujassimah. Ini juga dikritik oleh Hasan Saqaf. Hasan Saqaf guru kepada Zamihan kata Abu Hasan al-Asy'ari berpegang dengan akidah mujassimah. Kita boleh bawakan bukti yang jelas. Yang kamu bantah bukan Wahabi. Yang kamu bantah bukan orang kecil-kecilan, tetapi yang kamu bantah imam besar sendiri. Allah duduk di atas langit, orang yang mengatakan Allah di atas langit, orang yang mengatakan Allah turun terus-menerus sepertiga malam. Orang ini orang mujassamah. Inilah bid'ah yang sesat. Kira-kira saya tanya, pemahaman macam ini pemahaman siapa? Mereka yang menuduh Allah ada di atas langit. Mereka yang menuduh Allah itu punya tangan, cuma tangan Allah tidak seperti tangan kita. Mengatakan Allah punya tangan saja itu sudah bermasalah itu. Walaupun tidak seperti tangan kita. Pokoknya mengatakan Allah punya tangan pasti bermasalah. Mengatakan Allah punya tempat itu sudah bermasalah, tak boleh itu. Nah, siapa? Pemahamannya Salafi Wahabi. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un, jangan seperti yang digambarkan oleh kaum mujassimah akhir zaman, yang termasuk biasanya mereka anti maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu hakikat syirik. Dan itulah akidahnya orang yang mengatakan Allah ada di atas langit. Dan itulah akidahnya orang yang mengatakan Allah ada di atas langit. Ini salah satu ciri daripada mujassimah, mengatakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah turun dari atas, Allah berdiam diri di suatu tempat, Allah berwajah, tapi tangannya tak sama dengan kita, kakinya tak sama dengan kita, duduknya tak sama. Ini mujassimah. Maka lawan daripada mujassimah ini, datanglah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau kita buka tafsiran ayat istiwa di dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mengkritik orang yang mentafsir selain daripada ala wartafa'a, tinggi. Kritikan itu tertulis dalam tafsir At-Tabari. Saya nak sebut tentang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy ni, tiga benda yang kita kena faham. Satu di sudut dalil, yang kedua di sudut akal, yang ketiga di sudut fitrah. Di sudut dalil, para salaf tidak ada perbezaan apabila mereka mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis sama, Asy'ariyah mentafsirkan man fis sama sebagai malaikat. At-Tabari rahimahullah, pentafsir besar, menyebutkan man fis sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentafsirkan ini adalah tafsiran salaf. Bahkan disebutkan daripada, kalau tuan-tuan baca dalam Fathul Bari Ibn Hajar al-Asqalani, dia membawakan riwayat yang menyebutkan sebahagian daripada manusia berada di sisi Ibnul A'rabi, Muhammad bin Ziyad, seorang ahli falsafah. Bila orang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bila orang kata dekat dia maknanya istaula, dia kata uskut, diam. La yuqalu istaula 'ala syai' illa an yakuna lahu mudad. Perkataan istaula tidak digunakan melainkan apabila ada mudad, lawan kepada dia. Ibn Hazmin menyebutkan, saya tak setuju dengan akidah Ibn Hazmin dalam beberapa bab. Ibn Hazmin menyebutkan, kalau kata istawa itu berarti istaula, kamu boleh kata Ar-Rahmanu 'ala sama istawa, Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa. Tapi tak digunakan perkataan itu. Di sudut akal, nas mengisbatkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kata para sahabat diam, tak, mereka memahami. Salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Zawwajakum ahalikum wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kamu dikawinkan oleh bapa-bapa kamu, aku dikawinkan oleh Allah daripada 7 lapis, daripada atas langit. Ini nas. Apa yang tinggal? Saya tak kata Asy'ariyah sesat, tapi saya kata dalam bab ini Asy'ariyah bersama dengan Mu'tazilah, menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka sesat? Tak. Adakah mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak. Tetapi mereka bercanggah. Yang ditulis oleh Abul Hasan al-Asy'ari di dalam Al-Ibanah mengisbatkan tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan Wahabi masuk celuk tangan dalam buku Al-Ibanah. Benda yang sama dinakalkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Darut Ta'arud. Sama. Itu di sudut nas. Apa yang tinggal? Modus operandi untuk orang menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka gunakan dalil. Mereka ambil dalil-dalil Al-Quran yang bukan bermaksud Allah ada di mana-mana. Tak. Tapi mereka tafsirkan bagi nampak macam Allah ada di mana-mana. Kemudian mereka bantah tafsiran tu. Dalam masa yang sama mereka bantah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy.
Itu yang dilakukan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ayat itu menceritakan, Al-Bukhari bawakan di dalam Sahih Al-Bukhari, menunjuk kepada ilmu. Segala benda yang zahir dia ketahui, yang batin juga dia ketahui. Tetapi ini digunakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah untuk mengatakan ayat ini digunakan oleh masyayikh kami untuk katakan Allah tidak di mana-mana. Rujuk tafsiran a'immatus salaf yang berpegang dengan akidah salaf. Saya nak bagi faham sikit bab ni. Ta'wil dan juga isbat, dua benda berbeza. Tafwid dan juga irsbat, dua benda berbeza. Nanti kita akan pergi kepada bab tu. Saya nak selesaikan tentang tinggi Allah di atas arash. Itu di sudut dalil, tidak ada bantahan. Abu Hanifah menyebutkan dalam kitab yang sama, Fiqhul Awsat ataupun Fiqhul Akbar, sesiapa yang kata aku tahu Allah atas arash tapi tak tahu Allah di mana, itu pun salah. Juga dalam masa yang sama, dalil akal. Akal kita menerima bahawa alam ini ada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi daripada alam. Kalau hujah yang Ustaz Abu Syafiq selalu guna, mana boleh kata Allah di atas arash? Maksudnya di atas langit, di bawah langit. Itu falsafah sufustaiyah, kata Ibn Taymiyah. Pandangan orang yang kata langit ini adalah unlimited. Setiap kali kata atas, ada lebih atas, ada lebih atas, ada lebih atas. Tak. Ahli sunnah berpandangan bahawa langit dan bumi ini ada penghujung. Allah lebih tinggi di atas segala makhluk. Itu hujah akal. Kalau terima hujah yang sama, kalau kata kalau Allah atas arash, maksudnya ada benda lagi atas. Maksudnya arash pun bukan tinggi juga. Kalau itu falsafah yang dipegang. Sebab ada benda lagi tinggi daripada arash. Di sana ada hadis, kata ba'indahu kitaban, inna rahmati ghalabat. Saya tak ingat lafaz hadis tu. Ini masalah akal. Di sudut akal, manusia berbeza mazhab menerima ketinggian Allah di atas arash. Melainkan ahli falsafah yang diterima oleh Jahmiyah, dan ini dipegang sama oleh Asy'ari. Apabila ulama-ulama Salafi mengatakan Asy'ariyah ini akidahnya dikritik, bab-bab begini dikritik, tapi mereka tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Ustaz Abu Syafiq sebut tadi, mereka falidzalika ulama yukaffirunahum, itu bukan Asy'ariyah, kafirkan Jahmiyah. Rujuk perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang lain yang dia tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Yang itu kedua. Yang ketiga, di sudut fitrah. Logik kita tinggalkan sebelah. Fitrah, manusia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang tinggi. Ini dibahaskan oleh Ar-Razi. Ar-Razi kata kalau begitu kenapa kita sujud? Ibn Taymiyah membalas di dalam Dar'ut Ta'arud, sujud itu tanda merendah diri, bukan merujuk kepada Tuhan di bawah. Ambillah satu orang yang bisu. Tanyakan kepada dia, macam mana nak isbatkan Tuhan? Kalau satu pandangan katakan Tuhan di mana-mana, dia tengok tokong, dia kata, tak boleh sembah. Tapi di mana-mana, boleh sembah. Itu satu pandangan yang tertolak. Satu pandangan lagi, mengatakan Allah di atas arash. Dia tengok, dia kata tak. Tapi, di atas, okey. Itu memadai untuk menisbatkan Allah. Sebab itu ada hadis yang Nabi SAW tanya, Aina Allah? Para pemikir Asy'ariyah cuba nak bantah. Hasan Saqaf cuba sekeras-kerasnya nak bantah. Tapi bantahan itu tak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh ratusan orang ulama. Ustaz Abu Syafiq kata tak, hadis ini bercanggah dengan Imam Malik. Dalam Muslim tapi bercanggah dengan Imam Malik. Hadis Aina Allah ada dalam Malik juga. Terbantah, tak boleh pakai bantahan tu. Mereka kata tak, hadis ni nak mengisbatkan bahawa Allah tu bukan di mana-mana. Habis tu kenapa kata alal arsh? Kenapa tunjuk di atas? Orang bisu, dia mungkin kata di atas. Ataupun dia mungkin kata di mana-mana. Tetapi saya nak kata, akidah Asy'ariyah, Jahmiyah dan sebagainya, saya tak kafirkan mereka. Ini tak masuk akal. Mereka kata Allah bukan di luar alam ini, bukan juga di dalam alam ini. Bukan bersentuh dengan makhluknya, bukan berpisah daripada makhluknya. Macam mana orang bisu nak tunjuk? Tokong, jangan sembah. Tapi yang bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan bersentuh, bukan berpisah, boleh sembah. Logik menolak itu. Fitrah tidak menerima tafsiran itu. Sebab itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ketika dia mentafsirkan ayat Maqaman Mahmuda, dia menyebutkan tafsiran yang pelbagai. Dan dia kata, ahli Islam bercanggah kepada 3 pandangan. Pandangan pertama, mereka percaya Allah wujud tanpa ada sesuatu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan makhluk dan Allah terpisah daripada makhluknya. Ini pandangan Abdullah bin Mubarak. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat. Ba'in min khalqihi. Dengan perkataan.
by word. Pandangan yang kedua, mereka kata Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak terpisah, tidak bersentuh. Dalilnya apa? Kana Allah walam yakun ma'ahu syai' wa huwal an ala ma alaihi kana. Tuan-tuan, wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, tidak berubah. Ini perkataan yang dikritik oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dikritik oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Kerana dengan perkataan ini mereka menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Mereka kata tak, Allah bukan kalamullah yang Musa dengar. Sebab kalau Musa dengar kalamullah, kata Mu'tazilah, yang Musa dengar itu berarti Allah buat sesuatu kemudian berhenti. Kenapa? Kerana wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah seperti sedia kala, tak berubah. Mereka menafikan Musa mendengar kalamullah. Asy'ariyah mengatakan Musa dengar, tapi bukan saut, bukan suara. Tetapi kalau rujuk penulisan Al-Bukhari rahimahullah, di dalam Khalq Af'alil Ibad, Al-Bukhari mengatakan Musa dengar suara. La yushbihu sautal makhluqin. Tak sama dengan suara makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tuan-tuan, para ulama apabila mereka ithbatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bererti tajsim. Sebab sifat mengikut tuan dia, mausuf. Isi Ustaz Abu Syafiq adalah jisim sebab dia jisim. Isi karangan bukan jisim. Karangan tu bukan jisim. Kita pergi tulis dekat jisim. Rangka Ustaz Abu Syafiq jisim sebab dia jisim. Rangka karangan bukan jisim ataupun rangka mesyuarat bukan jisim. Bahu Ustaz Abu Syafiq badan sebab dia badan. Bahu jambatan Pulau Pinang bukan badan. Sebab itulah manhaj salaf, apabila Allah Subhanahu wa taala isbatkan sesuatu kepada Allah, mereka membaca dan mengisbatkan, menafikan kaifiyah. Isbatkan dan nafikan kaifiyah. Allah kata yad, yad. Allah kata yadan, yadan. Allah tanya kepada iblis, apa yang halang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata At-Tabari, itu bererti tangan. Yad. Jadi ini isu penting kita kena lihat. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah, manhaj salaf adalah isbat, apa yang diisbatkan. Sebenarnya, mengikut akidah mutaakhirin Asy'ariyah, orang-orang terakhir di kalangan Asy'ariyah, tuan guru besar mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mujassim. Tak ada khilaf, kita boleh buktikan. Abu Hasan Al-Asy'ari, dia sendiri sebut, perkataan sebahagian daripada perkataan aidi di dalam Al-Quran bererti yadan. Dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikritik oleh Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata perkataan ini adalah perkataan mujassimah. Ini juga dikritik oleh Hasan Saqaf. Hasan Saqaf, guru kepada Zamihan, kata Abul Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan akidah mujassimah. Kita boleh bawakan bukti yang jelas. Yang kamu bantah bukan Wahabi. Yang kamu bantah bukan orang kecil-kecilan. Tetapi yang kamu bantah imam besar sendiri. Terbukti dan tak boleh dibidas. Jelas terbukti dalam kitab-kitab dia. Demikian juga dengan pandangan ulama-ulama lain. Maka ringkasnya saya nak kata tentang isbat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, itu la yaqtadi jisim. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, perbahasan yang panjang, bukan jisim. Mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebut di dalam sunnah, itu bukan mengisbatkan jisim. Nanti dalam sesi soal jawab kita boleh tambah lagi apa maksud jisim yang kamu maksudkan. Ikut ta'rif Mu'tazilah ke? Ikut ta'rif Asy'ariyah ke? Ikut ta'rif ahli falsafah ke? Ikut ta'rif Karamiyah ke? Kita boleh bincang kemudian. Tetapi perkara berkaitan dengan ini kita kena bahas dengan ilmu. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat penulisan ulama yang hebat falsafah, bahasa mereka berbeza. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setelah dia menafikan Allah sebagai jauhar. Jauhar ni maksudnya benda kecil-kecil yang bercantum jadi besar. Al-Ghazali sebut, kalaulah digunakan perkataan jauhar, tetapi bukan dimaksudkan begitu, perkataan tu salah guna, tetapi maksudnya betul. Al-Ghazali juga sebut, jisim artinya sesuatu yang terbina daripada benda kecil-kecil. Tetapi kalaulah dikatakan Allah jisim, tapi tak bermaksud begitu. Ini kata Al-Ghazali, bukan Ibn Taymiyah. Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, penggunaan kata tu salah, tetapi maksudnya betul. Sebab itulah dalam perbahasan tak boleh simplistik. Dan Ibn Taymiyah tak pernah kata pun Allah Subhanahu wa taala jisim. Dia membahaskan perkataan ulama yang berbagai-bagai. Kenapa? Kerana ikut ta'rif
Mu'tazilah, jisim artinya sesuatu yang ada zat dan sifat. Bila Mu'tazilah kata Allah bukan jisim, apa jadi? Mereka menafikan sifat Allah. Ikut Asy'ariyah, jisim wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Apabila mereka mengatakan Allah bukan jisim, mereka menafikan Musa mendengar sautullah yang diisbatkan oleh Al-Bukhari. Mereka menafikan perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Sebab mereka kata kalau isbat maknanya jisim. Allah utuskan Rasul. Allah dengar perempuan yang mengadu berdebat dengan Nabi. Kita baca Al-Fatihah, Allah jawab, Hamadani abdi, hamba aku memujiku. Kita berdoa, kita yakin Allah mendengar doa kita. Apabila kita ibadat, kata Nabi SAW,